السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, begini kita sambung lagi bacaan kitab ringkasan hukum-hukum jenazah. Kita dah sampai bab memandikan jenazah, ke surat yang ke 99 ya. Sambungan ya. Sambungan yang ke-12. Ini poin yang ke-12 lah. Apa yang perlu kita lakukan ketika nak memandikan ataupun sedang memandikan jenazah. Dia kata di sini rahimahullah, dikecualikan daripada perkara keempat. Perkara keempat ni maksudnya mewangikan, meletakkan wangian pada mandian. Dikecualikan maksudnya tak boleh wangikan, kan? Bagi orang yang berihram lah. Kecuali pada perkara keempat di atas, orang yang berihram. Orang yang mati ihram tak boleh kita nak wangikan dia, tak boleh lah. Jadi maknanya, tapi kalau di sana orang meninggal kan, bukan kita yang uruskan jenazah kan. Orang sana dia memang ada orang yang akan uruskan jenazah dia, mandi dan kafan dan kebumikan. Mungkin kita dibenarkan untuk pergi ke perkuburan je lah, dalam keadaan ihram kan, di Mekah lah ni. Kalau di Madinah kita tak berihram. Mana tahu orang pergi dia transit Madinah dulu, lepas tu boleh pergi Mekah, meninggal di Madinah, tak apalah. Sebab di Madinah dia tidak berihram. Maksud di Mekah tu yang dia berihram. Jadi ketika dia tak kisahlah ihram umrah ataupun ihram haji. Dia ihram umrah sekejap je. Mungkin dalam 2-3 jam ikut. Kalau ihram umrah. Ihram haji lama lah sikit. Kemudian hal itu kerana orang yang berihram tidak boleh diwangikan. Ini berdasarkan hadis yang baru disebutkan sebentar tadi sebelumnya lah. Nabi kata wala tuhannituhu, jangan kamu semua wangikan dia. Satu riwayat kata wala tutayyibuhu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, kerana dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Maknanya orang yang berihram bila dibangkitkan di mahsyar nanti mereka bertalbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Berterusan lah. Maka mereka tu kelompok yang mati dalam ihram. Kemudian yang ke-13, dan dikecualikan juga daripada perkara yang ke-9 di atas, yakni memandikan lelaki oleh orang lelaki, yang mandikan perempuan oleh orang perempuan, kecuali pasangan suami isteri. Sebab tidak ada aurat di antara suami dan isteri, tidak ada batasan aurat. Ini kerana harus bagi suami atau isteri untuk memandikan jenazah pasangannya, kerana tidak dalil yang menegahnya. Kita dah sebut dah, mandi jenazah ni mudah ya, senang ya, bukan payah kan. Tak payah nak tunggu orang tu datang, orang ni datang, jadi masalah. Lambat kan, jadi lambat. Mati tengah malam, pukul 10 besok baru nak mandi. Jadi dia akan jadi bau kan. Bau tu kita tak tahan. Dia gas keluar dari perut tu kan. Bila kita gerak-gerakkan jenazah tadi, dia akan keluar ni bau. Mungkin muntah kita. Baunya busuk sangatlah. Jadi jangan tunggu lama-lama. Dah pasti dah meninggal, terus laksanakan jenazah. Cumanya kita kalau macam isteri, dia boleh minta anak-anak dia angkatkan, ayah dia pergi beli air ke apa untuk mandi, isteri mandikan tadi. Jadi anak lelaki pegang, mak dia mandikan lah suami dia tadi.
Ataupun dia kata okey letak di sini, kamu semua keluar. Mak akan mandikan ayah kamu. Tak payah nak lapis apa dah. Kan? Tak payah nak tutup-tutup apa dah. Sebab tak ada aurat kan. Selesai dia mandikan suami dia, ataupun dia nak alihkan suami dia, dia panggil anak dia alihkan, tutup aurat suami dia. Ataupun isteri dia panggil anak dia untuk alihkan. Dah siap selesai mandi kan, dilap-lap sikit, maka dia panggil anak-anak dia angkat balik kan, letak di atas kain kafan. Jadi ya. Ustaz, maksudnya kalau meninggal katalah pukul 8 malam. Malam tu dia dekat rumah tu isteri dia dah boleh buatlah. Buatlah. Buat sendiri ya. Ni kenapa nak tunggu sampai besok sampai apa kan? Mandi saya tanya. Mandi ni macam mandi wajib biasa? Macam biasa. Macam biasa. Lagi senang sebab dia tak bergerak. Tapi yang Dia mulakan kan, Nabi sallallahu kata mulakan ibda bimayaminihinna wa a'dha'i alwudu. Mulakan di sebelah kanannya ada anggota-anggota wudu. Mudah ya. Tak ada susah-susah apa, senang. Kalau kain kafan tak ada lagi, maksudnya kita mandi. Boleh mandikan dulu, tak ada masalah. Mandi kita. Mandi baik. Okey. Macam tu. yang kata perlu tekan perut lah. Maknanya kita buat yang setakat kita perlulah, sebab untuk keluarkan najis dia, kalau ada sisa-sisa najis tu. Kalau ada, kalau tak ada jangan naik pijak perut dia. Ya, tak payahlah. Jadi selesaikan cepat. Kan? Jadi bila kita nak telefon kalau orang masjid tak kisahlah, tapi maknanya nak bagi tahu jenazah tak siapa nak uruskan, kita uruskan semua. Lepas tu kita panggillah seseorang kawan kita daripada kita yang faham sunnah, yang belajar macam kita sekali kita belajar kan. Jadi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi, yang tak belajar ni masalah. Saya kata, ustaz tu kata macam ni lah. Ustaz tu kata macam ni lah. Imam tu kata macam ni lah. Imam tu kata macam tu lah. Ya, jadi cari orang yang belajar, yang faham sama dengan kita, selesai kan. Kan, bagi orang, tu bagi beritahu siapa-siapa yang nak solat jenazah, kita bagi tahu lah WhatsApp, ada sahabat kita meninggal. Kan, nak ajak solat jenazah. Ataupun bagi tahu kat orang masjid, boleh nak solat jenazah kat rumah. Jadi maknanya diorang bawa pergi masjid tu kenapa? Kerana untuk meramaikan orang solat ke atas jenazah. Tapi kita tengok sama ya, ramai tak solat pun. Penuh parking dekat perkarangan masjid. Tapi yang solatnya berkerat ya. Yang lain duduk kat beranda masjid, bersembang, cerita. Orang dah solat jenazah, dia orang tak solat. Rugi ya, satu qiraat terlepas pahala besar bukit Uhud kan. 4 kali takbir ya, bukan payah pun. Kan, sebelah gula-gula makan pun tak habis. Ya, mudah sangat solat jenazah ni. 4 kali tak ada rukuk sujud pun. Sakit lutut pun boleh sembahyang. Tak payah pakai kerusi kan, sebab tak ada nak rukuk, tak ada sujud. Yang sakit lutut nak guna kerusi, bangku mana aja kan, dia nak kena rukuk sujud kan. 4 kali takbir habis bagi salam. Sudah. Lepas bagi salam habislah solatnya. Habis tu doa dah baca dah tadi. Cukup lah. Kan? Lepas tu nak doa sendiri-sendiri tak kisahlah kan. Jadi mudah sangat pengurusan jenazah ni, bukan sesuatu yang payah. Gitu. Ustaz, Ya. kadang jenazah itu kan dah sudah mandi apa semua, dah lewat pagi pukul 1, pukul 2 macam tu. So kena kebumikan terus juga ke? Maknanya kalau ada orang boleh melaksanakan, ada orang yang boleh solatkan dia apa semua tadi kan, solatkan, kebumikan. Tapi kalau kita nak tunggu kok dalam sekejap, sejam, 2 jam, tak kisahlah ni sampai 5-6 jam, janganlah. Kan? Nak tunggu pagi esoknya tu untuk Daripada pukul berapa? katakan dia siap pagi. Dan dia meninggal pukul berapa? Lebih kurang malam, contohnya dia meninggal. Dia malam dekat dengan isyak macam tu. Okey. Isyak macam tu kan. Maknanya kalau boleh kita mandikan dia, kita kafankan dia. Kita beritahu siapa yang boleh solat, siapa yang boleh laksanakan. Kalau ada liang kan, maknanya malam tu kalau ada liang disediakan, solatkan, dikebumikan lah cepat mungkin. Tapi kalau tak ada orang nak solatkan dia, kubur pun tak ada orang nak gali tengah malam pukul 3 pagi, siapa nak gali kubur kan, contohnya. Jadi kita itulah, terpaksa lah, tak nak buat apa lah. Tapi biasanya kubur ni dah siap kan, ada siap dah yang dah digali kan. Sekarang ni dia orang mudah, dia orang pakai tu ya, apa kan. Tapi kadang kalau meninggal dekat hospital, katakan waktu isyak meninggal kan, mayat tu nak boleh keluar tu lambat. Nah, itulah termasalah macam mana. Lagi masalah postmortem, lagi masalah kan.
Tak tahu lah, jenazah jadi dah bengkok dah jenazah. Kalau tidak postmortem boleh buat. Dah beliau. Jadi maknanya kita sekat kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Tapi kalau kita beritahu doktor minta dipercepatkan, kalau boleh doktor saya takat ni yang saya boleh buat. Kan? Nampak je tak? Kan kita dah di luar kemampuan. Di luar kemampuan kita. Tapi kalau meninggal kat rumah pun tak kena ada polis. Ya, panggil doktor cek pastikan kematian. Begitu polis datang rumah, dah dapat surat tu barulah kita mandikan dia. Ini kita tengok macam mati, kita mandi dia bangkit. Kenapa mandikan saya? Tadi jatuh dah berhenti ya. Ya ke? Jadi maknanya pastikan kan dapat surat. Tapi itu pun prosesnya panjang juga. Taklah maksudnya panjang sangat sampai daripada tengah malam tadi pukul 10 pagi esok baru nak mandi kan. Baru nak kafan. Betul. Saya tahu. Kan sebab ada juga orang yang meninggal di kalangan keluarga jadi macam tu. Kan? Kena doktor kena mari cek dulu, cek okey dah meninggal. Baru pergi balai polis. Kan beritahu polis semua. Jadi polis buat surat. Dia dapat surat tu, barulah kita boleh nak laksanakan jenazah. Tunjuk pada orang masjid dia yang bahagian kubur tu kan. Jadi itulah dia, kita bayarlah sekian-sekian untuk kebumian, untuk rupa orang gali kubur kan. Macam itulah dia punya prosedur dia ada lah. Tapi janganlah sampai lama. Kan? Jadi secepat mungkin semampu kita. Itu yang kita mampu buat. Jangan maksud saya tadi, jangan kita nak tunggu-tunggu orang kan. Jadi tak ada orang yang nak mandikan, kita pun tak mandikan. Diam tunggu. Kita buat apa yang kita boleh buat. Itu maksud dia. Okay, seterusnya. Kamu tadi okey. Ke-13 kan. Pertama dia kata tadi lebih-lebih lagi dia sokong dengan dua buah hadis lah. Pertama kata Aisyah radhiyallahu anha pada hadis beliau sebelum ini, "Lau kuntu istaqbaltu min amri ma istadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Manakala Allah aku boleh patah balik kan, kalau aku boleh patah baliklah ke belakang ni, maknanya apa yang berlaku hari ni, nescaya tidak akan memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan isteri-isteri dia. Kan? Yang laksanakan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas, Ali, yang apalagi Fadl, Qutham, itulah. Kemudian seorang lagi hamba kepada Abdul Abbas radhiyallahu anhu. Hamba Al-Abbas lah seorang tu kan. Jadi itulah yang melaksanakan memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua daripada beliau juga katanya raja'a ila Rasulillah ya Rasulullah bil Baqi'. Jadi Nabi sallallahu pergi ke Baqi'. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Darimi, kemudian Musnad Ahmad. Dari Muhammad riwayatkan hadis ni. Ini agak panjang sikit lah. Yang mana Nabi SAW pergi ke Baqi'. Bila Nabi balik daripada Baqi', Aisyah kata sakit kepala, wa ra'sah. Aisyah kata saya sakit kepala. Nabi SAW kata bal ana wa ra'sahu. Bahkan Nabi kata aku yang sakit kepala. Nabi kata ma darraki law mitti qabli. Apa masalah kamu kalau kamu mati sebelum aku? Nabi kata SAW, kan, kalau kamu mati sebelum aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu, aku akan kebumikan kamu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, faka'anni bika, kan, maknanya tarji' ila baiti, seolah-olahnya aku rasa kau bumikan kau akan balik ke rumah aku, kemudian kau akan bawa sebahagian seorang dari isteri kau duduk di rumah aku. Kan, kau akan tidur dengan dia di rumah aku. Kata Aisyah, cemburulah. Lepas tu fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi senyum. Apa yang diucapkan oleh Aisyah tadi, di situlah bermulanya sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kewafatannya. Itu bermula. Waktu itu bermula sakit Nabi. Ketika Nabi kata bal ana wa ra'sah, bahkan aku yang sakit kepala. Dia sakit kepala sungguhlah. Kan? Kesan daripada sihir itulah yang kena pada Nabi, kesan daripada racun. Maaf. Kan Nabi diracunkan oleh satu wanita Yahudi itu kan.
Dia nak belanja Nabi makan, dia panggil dia pagi dah makan, dia bubuh racun. Yahudi. Yang hari ni sama. Tak ada beza Yahudi dulu, kini dan selamanya. Lama dah tak dengar perkataan ni. Tapi kita boleh guna lah kan. InsyaAllah. Baik, kemudian yang ke-14, hendaklah yang menjalankan urusan memandikan jenazah itu merupakan orang yang paling mengetahui tentang sunnah memandikan jenazah. Jadi kita belajar kan? Kita belajar. Jadi kita tahulah sunnah dia. Kadang-kadang tu imam masjid pun tak tahu sunnah dia. Sebab dia tak belajar, dia tak baca hadis tentang tu pun. Terutamanya daripada kalangan ahli keluarga dan kaum kerabat si mati. Itu yang paling utamanya. Ini kerana yang memandikan Rasulullah SAW adalah sebagaimana telah kami sebutkan. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mandikan. Saya baca terjemahan dia cepat sikit. Aku telah memandikan Rasulullah SAW, lalu aku melihat keadaan jenazah baginda. Aku tidak mendapati suatu pun jenazah baginda tetap wangi, baik semasa baginda hidup maupun selepas baginda wafat. Namanya mati macam tak mati. Ya? Itulah dia makna jasad para anbiya ni. Alaihi wassalatu wassalam ala nabiyina sallallahu wasallam, diharamkan bumi untuk memakannya. Macam itulah jasad mereka ketika mereka meninggal, macam itulah jasad mereka sampai hari kiamat. Tak berubah. Jadi kita tak bolehlah orang nak gali tengok kubur dia kan. Tak ada para nabi yang diketahui kubur dia kecuali nabi kita aja. Kan? Para nabi alaihi wassalatu wassalam tak diketahui mana kuburan mereka. Habis itu yang TV3 dia buat je rasul tu, itu ngarul lah. Ya. Tak ada nabi. Dia pun sebut apa nama Nabi Hud lah, apa dekat Yaman dan sebagainya. Sebenarnya tak betul. Tak betul. Macam-macam orang ikut kan, rambut Nabi lah, panjang mana kan. Rambut Nabi SAW ni, rambut dia tak lebih daripada paras bahu pun. Kan? Jadi tak ada riwayat yang sahih sebut tentang rambut Nabi ni ada sampai hari ni. Lepas tu ada jual pula air celupan rambut Nabi SAW. Macam-macam orang ni, bisnes. Kan? Jadi itulah dia. Bukan tipu atau tipu, kita yang kena tipu. Yang ke-30, orang yang memandikan jenazah diberikan ganjaran besar jika memenuhi 2 syarat di bawah ni. Ya? Jadi tak maukah kita mandikan jenazah? Pasangan kita ke, anak-anak kita ke, mak kita ke, ayah kita ke. Pertama, merahsiakan tentang keadaan jenazah sekiranya dia melihat perkara yang tidak disenangi, kekurangan pada jenazah itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ghassala musliman, siapa yang memandikan orang Islam dan menutup segala aib yang dilihatnya pada jenazah tersebut. Tak kisahlah keluar nanah ke mulut, ke hidung ke apa, tak kisahlah kan. Contoh, benda aib dia sembunyikan, rahsiakan. Nescaya Allah akan mengampuninya 40 kali. Sebab dia orang yang mandikan jenazah tadi, dia ampunkan 40 kali. Sesiapa yang menggali untuk jenazah orang Islam dan mengebumikannya, nescaya diberi pahala kepadanya seperti pahala dia memberi tempat tinggal kepada jenazah tersebut. Besar pahala itu. Dan pahala tersebut berterusan diberi kepadanya sehingga hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kan? Yang menggali liang untuk si jenazah tadi. Sesiapa yang mengkafankan jenazah orang Islam, nescaya Allah akan memakaikannya sutera syurga. Jadi mana tak maukah kita ambil semua pahala ni? Ya, kecuali gali lahat lah. Gali lahat tak mampu pun. Ya, tapi sekarang dia orang pakai senang mesin tu kan. Jadi dipakaikan padanya sutera syurga yang halus dan sutera yang tebal. Pada hari kiamat, sutera ni ada nipis dan tebal. Diberikan pakai kepada dia tadi. Yang orang bagi orang yang kafankan jenazah. Jadi dia kalau dia mandikan, dia dapat pahala dia. Dia kafankan, dia dapat pahala tu. Kalau dia pula bertindak menggali kubur pula, dia dapat pahala tu. Masya Allah, berapa banyak pahala dia dapat. Mandi saja dapat pengampunan 40 kali. 40 kali pengampunan daripada Tuhan. Mandi jenazah.
Itu kafan pula. Dah kafan ni pula dia maknanya diberi kan sutra tebal dan nipis pada hari kiamat nanti dipakaikan kepadanya. Masing-masing ada bahagian adalah. Mana ini galakkan, targhib daripada syariat untuk kita melaksanakan jenazah. Sebab dengan melaksanakan jenazah pun kita dapat pahala. Kan? Jadi tak perlu kita nak minta duit banyak tu banyak ni kan. Package ribu-ribu, ada package banyak ribu, 5,000 package pun ada. Kan, complete set semua. Sekali dengan baca Quran, tahlil arwah dan sebagainya. Ini semua tak warid dengan daripada Nabi sallallahu. Jadi pahala-pahala ni adalah sebagai galakan orang yang hidup untuk melaksanakan jenazah tadi semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Taala. Dulu nak sembahyang jenazah pun RM2. Kan? 4 takbir, 1 takbir 50 sen. Ada lagi ke? Saya ingat dah tak ada dah. Tak tahu lama tak sembahyang jenazah di kampung. Ya. Jadi itu maknanya yang solat tak kira yang ada kereta yang angkut orang lagi kan. Dapat pula duit minyak kereta. Lepas tu pula ada lagi solat hadiah, dapat lagi duit. Solat hadiah. Jadi semua bisnes, sembahyang pun bisnes. Lepas tu tak baca Quran lagi. Baca Quran 40 malam, 40 malam, 100 malam. Kan, untuk di kubur, baca Quran di kubur. Itulah dia. Dan seterusnya, amalan tersebut dilakukan kerana ikhlas mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan suatu upah. Orang tak upah tak buat. Kan? Sebab tu mereka maknanya berebut nak baca talqin tu, bukan saja tu. Kan? Ada duit dah, ada upah dah. Kalau yang gali kubur tu memang pekerjaan dia buat kerja kan, dia bayar. Sebab tu dia orang suruh kita masuk khairat kematian kan. Wallahu alam. Saya tak pernah masuk khairat kematian, saya tak tahu lah. Yang saya tahu saya mati kalau nak tanam sudah. Kita bukan di situ dah. Ya hak dosanya orang hidup, orang mati tinggal jenazah tu tinggal, tak ada nak urus sebab tak ada duit kan. Mati pun kena duit. Hidup pun susah, mati pun susah. Mati kena bayar duit. Kalau orang kafir tempat kubur dia atas bukit lagi mahal. Boleh tengok view kan semua kan. Lagi atas lagi mahal. Kalau hak marahin ni hak kaki-kaki bukit tu. Jadi gitu. Dia pun dia fikir kata bila mati duduk tempat tinggi nampaklah sikit kan. Jadi agama kita ni macam tu kan. Nak menyelenggara jenazah ni nak kena upah. Orang tu dah susah. Lepas tu tak kira kena rugi lagi. Malam ni makan apa? Bihun kot. Bihun. Tak apalah. Jadi tengok pula malam ni makan apa. Kalau makan sedap tepi lah. Kena arwah. Jadi penghargaan dan balasan dunia. Maksud bukan mengharapkan suatu upah, penghargaan dan balasan dunia semata-mata kerana Allah. Sebab tu Tuhan sedia pahala besar ni, tarif. Kan? Menggemarkan kepada kita. Ini kerana syarak telah menetapkan bahawa sesuatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan ikhlas, mengharapkan wajahnya. Dalil-dalilnya mengenai ini sangat banyaklah. Sangat banyak. Memadai disebutkan 2 sahaja. Pertamanya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu semua.
telah diwahyukan kepadaku bahawa sembahan kamu semua hanyalah satu, iaitu Allah. Oleh itu sesiapa yang percaya dan mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Yakni tidak diniatkan dengannya selain mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Masing-masing amalan masing-masing niat lah. Tak ada 3, 2 dalam 1, tak ada. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maka siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya SAW, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Manakala sesiapa yang berhijrah kepada dunia yang dia mahu mendapatkannya ataupun kepada wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Dapatlah apa yang dia niatkan. Niat kerana Allah, dapatlah pahala. Niat kerana dunia, dapatlah dunia. Itu maksudnya. Kemudian yang ke-31, disunatkan, dianjurkan untuk mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Kalau kita mandikan jenazah, disunatkanlah kita mandi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang telah memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Manakala siapa yang mengusungnya pula maka hendaklah dia berwuduk. Ini anjuran. Kalau kita buat dapat pahala. Tinggal tak berdosa lah. Pada zahirnya perintah ini menunjukkan wajib mandi. Zahir dia bagi orang yang memandikan jenazah, tetapi hukumnya berpindah menjadi sunat. Maksudnya kerana dua hadis. Tadi kita tengok perintah kan, tapi ada hadis lain yang memalingkan daripada wajib itu kepada sunat. Yang mana sabda Nabi SAW, Nabi kata, laisa alaikum, tidak wajib bagi kamu semua untuk mandi apabila kamu semua telah memandikan jenazah dalam kalangan kamu semua. Kerana sesungguhnya jenazah dalam kalangan kamu semua bukanlah najis. Jenazah itu bukan najis, kan? Oleh itu madailah dengan membasuh tangan kamu semua. Jadi kalau nak mandi, sunatlah. Yang keduanya kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Pada zaman Nabi SAW kami memandikan jenazah. Dan ada dalam kalangan kami yang mandi dan ada juga yang tidak mandi. Dengan sebab mandikan jenazah tadi. Ini dalil kata sunat. Kemudian tidak disyariatkan untuk memandikan orang yang syahid dalam peperangan. Walaupun disepakati bahawa dia syahid dalam keadaan berjunub. Ya, macam Hanzalah bin Amir kan, radhiyallahu anhu, dia berjunub pergi perang, kemudian dia mati. Kemudian Nabi SAW tengok basah dia tadi kan, pakaian dia basah semua, suruh tanya isteri dia. Isteri dia beritahu dia berjunub. Maknanya malaikat mandikan jenazah dia kan. Itu karamah lah. Karamah yang Allah berikan kepada seorang, yang Allah nak berikanlah, di antaranya Hanzalah ni lah bin Abu Amir radhiyallahu anhu. Dia mati perang. Macam sekarang lah geng-geng Hamas pergi perang dengan Israel, kan? Berperang kena bunuh dengan Israel, mati. Yang mati bumi macam tu, yang dengan pakaian-pakaian sekali, tidak dimandikan, bahkan tak ada solat pun tak buat terus. Bumi macam tu kan. Sebab Allah beritahu, jangan kamu sangka la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'indallahi yurzaqun. Kan, jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah Taala itu mati, bahkan mereka hidup diberi rezeki. Tak mati hakikatnya. Roh depa ni terus dimasukkan ke dalam syurga. Jadi pertama, hadis pertama daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu, Nabi kata adfinuhum. Ini dalam perang Uhud, perang Uhud 70 orang sahabat mati syahid kan. Nabi kata kebumikan mereka dengan darah-darah mereka, yakni pada perang Uhud. Walam yughassilhum, dan Nabi sallallahu tidak memandikan mereka seorang pun. Kebumi macam tu. Dalam riwayat yang lain, maksud hadis, aku merupakan saksi mereka. Kata Nabi SAW, balutlah mereka bersama-sama dengan darah mereka. Kafan terus dengan darah-darah tu. Kerana sesungguhnya tiada orang yang luka di jalan Allah
melainkan dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan darah lukanya mengalir. Warnanya warna darah, namun baunya bau kasturi. Tahu kan bau kasturi Jannah kan? Tapi bukan kasturi di sana, taklah. Kasturi dunia maksudnya nama tu sama, bau dia tak sama lah. Sifat dia tak sama, nama sama. Jadi segala yang ada di dunia ni ada di syurga, nama dia saja. Nama dia saja, sifat dia tak sama lah. Ya? Macam nama manusia lah. Kita manusia kan. Dunia ni kita macam-macam kita ni. Di akhirat ni semua maknanya sebaya dan muda. Ya kan? Hak mati umur 100 tu pun dia jadi muda juga. Jadi mak sebaya dengan anak sama sebaya. Kan? Sama cantik, sama. Tapi serupa ke wajah dia apa? Tak tahu. Ya. Jadi macam mana nak kenal? Tu tak tahulah, tu cerita akan datang. So, dia fikirlah macam mana nak. Tu serabut kepala, dia fikir macam mana nak cari mak. Serabut kepala, kamu belum tahu boleh masuk syurga tidak lagi kan? Beramal kan? Beramal dan berdoa kepada Allah supaya kita dapat masuk syurga dan ibu bapa kita. Kita sebaya dengan ayah kita, geng. Kan? Gitu. Baik. Kemudian, dalam satu riwayat yang lain juga, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu semua mandikan mereka. Kerana sungguhnya setiap luka akan semerbak bauan kasturi, al-misk, pada hari kiamat. Baginda tidak mensolatkan mereka. Tak solat. Bunyi macam tu. Ya? Jadi orang Islam ni berperang nak mati. Sebab tu geng Hamas kan, dia pun dah ditarbiah apa semua tengok kan. Dia pun berani. Tak takut mati, tak ada apa. Memang dia pun nak mati. Dulu masa perang Rusia dengan Afghan, berapa juta orang Arab. Dulu sebenarnya tanah Arab, negara Teluk Mari, berjuta mati sebenarnya. Sampai di airport Pakistan tu kan, turun-turun airport tu koyak pasport, boleh hantar sampah. Ji'na linuqtal, kami datang untuk dibunuh. Juta orang mati. Akhirnya Rusia angkat kaki. Rusia main perang dengan orang Islam ni kan. Sebab dia perang bukan perang jenis menyorok ni. Kena, tak kena. Kalau Allah takdir tak kena, memang tak kena. Tak mati. Peluru tu mari kan. Perang macam tu kan. Sebab mereka datang untuk dibunuh. Sebab tu ialah kata apa nama Rubai bin Amir. Mana jitukum biqaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-hayat. Itu kata Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Kan, jitukum biqaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-hayat. Aku datang menemui kamu dengan manusia yang mereka mencintai kematian sebagaimana kamu mencintai kehidupan. Satu riwayat kata sebagaimana kamu mencintai khamar, arak. Jadi benda tu telah ditafsirkan hari ini oleh mujahidin. Ya, dia pun tak takut diseksa macam mana. Tak ada apa. Ramai yang ditangkap diseksa oleh CIA, seksa sampai mati, tinggal tulang dan kulit. Dahsyat. Tu cerita dia. Jadi itulah dia maknanya agama tadi kan. Agama. Tapi peperangan dalam Islam sejarah dari dulu sampai hari ini, Islam tidak pernah memulakan peperangan. Carilah sejarah. Orang kafir tahu ni. Tapi dia sengaja menyembunyikan. Mana dalam Islam memulakan peperangan? Di Israel, di Palestin. Asal itu tanah orang Palestin ya. Kan, akhirnya apa dia buat? Mereka yang menghapuskan orang Islam. Guna yang atas tu. Beranilah atas, perang jauh, cuba bawah. Kan? Seorang yang mati. Selera lari balik, tak jadi cancel nak masuk Gaza tadi. Seorang yang mati. Orang kafir ni, bangsa Yahudi ni bangsa yang paling takut mati. Dia paling takut mati. Sebab Allah sebut dalam Quran, yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alf sana. Suka mereka tu seorang daripada tu kalau diberi kehidupan sampai 1000 tahun. Kenapa? Kerana dia tak mau mati. Takut dia ni. Padahal dia berkata kami kan, maknanya kami masuk neraka je sehari ya, neraka tu sekejap ya. Tapi kami keluar ni kamulah ganti dalam tu. Kan, selain tu Yahudi yang ganti duduk neraka. Tapi takut mati juga. Tapi orang beriman, orang Islam, kita tengok kan.
Jadi kita ada wasilah ni, mana ada alam ni, berita-berita news ni, kita tengok macam tu berani dia bang. Tank tu dia bawa pergi letak perlu apa nama? Granat tu atas tank tu. Berani tak berani. Yalah dia mana takut mati. Ucap selamat tinggal dengan ayah dan dengan mak dia kan. Mak ayah dia pula suka anak dia tadi. Sebab apa? Seorang boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga dia. Kalau anak dia semua mati syahid, macam mana? Itu cerita dia lah. Tak dapat lari lah kita ni buat macam mana. Tapi Nabi kita la tatamannu liqa al-adu lah. Jangan bercita-cita untuk perang lah. Jangan lah. Jangan bercita-cita untuk perang. Tapi fa iza laqitumuhum fathbutu. Tapi bila berlaku macam ni, kamu jumpa dia, maka teguhlah. Macam di Palestin kan. Jadi kita jangan berhentilah doa untuk saudara-saudara kita kan di Palestin tadi. Baik, ni selingan sajalah. Cerita pasal kebetulan pasal mandi jenazah ni kan. Tak disolatkan mereka tadi. Yang kedua, hadis daripada Abi Barzah radhiyallahu anhu. Maksud hadis tu bahawa suatu ketika selepas Allah memberikan kemenangan kepada Nabi SAW dalam satu peperangan, baginda bertanya kepada sahabat, adakah kamu semua kehilangan sesiapa? Dia perang Uhud. Mereka menjawab, ya, si fulan dan si fulan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya sekali lagi, adakah kamu semua kehilangan sesiapa? Mereka menjawab, tidak ada. Baginda berjawab, tetapi aku telah kehilangan Julaibib radhiyallahu anhu. Carilah dia. Julaibib ni saya pernah cerita kisah dia dulu lama ya. Tapi di sini ada ingat ke tak kisah Julaibib? Ingat? Wah, masya-Allah. Ingat tak? Kira bila ingat kita tak biasa cerita lah. Jimat masa. Boleh je. Julaibib ni seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang dia ni macam orang yang lucu lah. Yang lucu. Kalau dia cakap orang tengok dia orang ketawa. Ya, itulah. Dia cacat. Pincang macam itulah. Kan? Jadi satu hari dia nak kahwin, dia rasa nak kahwin. Dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, tidakkah saya beriman kepada Allah dan Rasul? Nabi kata, ya. Tidakkah saya mencintai Allah dan Rasul? Nabi kata, ya. Kenapa mereka tak nak kahwin dengan saya dengan anak mereka? Nabi kata, pergi rumah si fulan, minta dekat dia, Rasulullah pinang anak kamu. Kan? Jadi dia pun pergilah rumah si fulan, bagi salam semua. Dia kata, Rasulullah pinang anak darah kamu lah. Dia kata, Masya Allah, fa ni'matil ain. Ya, sonok lah dia kata. Rasulullah nak jadi menantu kami. Tak, dia pinang untuk aku, untuk kamu sekejap nak meeting. Nak meeting, nak mesyuarat dengan mak dia, mak anak saya lah, ayah dia kata. Jadi pergi jumpa isteri dia, Rasulullah minta anak kita. Jadi isteri dia baguslah, tapi bukan untuk dia, bukan untuk Rasulullah SAW, tapi untuk Julaibib. Dia kata, tidakkah Abu Bakar ke, Osman ke, Ali ke? Ya, jadi anak tu dia dengar, dan anak ni anak yang berilmu, bertakwa. Dia kata, apa cerita ni kan? Maka mak dia beritahu lagi ni, dia kata, kenapa menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidakkah Allah sebut dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim faman ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi orang beriman, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, tapi mereka ada pilihan yang lain. Ni anak ni yang bijak, yang berilmu, kan? Rudduni ilaih, inna Allah la yudayyi'uni. Serahkan saya kepadanya, kawinkan saya dengannya, Allah tidak akan mensia-siakan saya. Anak tadi dia ajar mak bapak dia. Kawan tadi bukan handsome pun, kan? Tak handsome pun, tempang pula kan, radhiyallahu anhu. Jadi kahwin pada malam tu tak sempat jumpa isteri dia pun. Maka maknanya Nabi SAW panggil untuk pergi perang Uhud. Maka dia tinggal isteri dia tadi, tak jumpa pun. Terus pergi perang dan dia mati pada hari Uhud. Jadi diriwayatkan bahawa isteri dia tadi maknanya pada selepas tu adalah janda yang paling banyak berinfak di Madinah. Ya. Allah Ta'ala bagi karamah dekat dia. Dia jadi harta dia banyak, tak tahu macam mana. Dia paling banyak sekali memberi nafkah, bagi infak. Itu tadi.
Apa nama? Janda kepada Julaibib radhiyallahu anhu. Kita panggil janda berhias lah kot, no? Istilah Melayu kita kan. Janda berhias. Tak tahulah betul ke tak? Dia kahwin tapi tak sempat bersama dengan suami dia. Ni dah Julaibib. Habis cerita tu kan. Dapatlah cerita tu. Maka dia pun dicari. Nabi kita cari Julaibib. Aku kehilangan dia. Seorang pun tak kehilangan dia. Mana tak ada geng lah. Tak ada best friend, tak ada. Kan? Nabi SAW yang rasa kehilangan Julaibib. Orang lain semua tak merasa, tak teringat. Sebab orang tak terkenal kan? Tak terkenal. Tak macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sahabat besar dia kan? Radhiyallahu anhu. Jadi Nabi kata, maka dia pun dicari di antara mayat-mayat, lalu mereka menjumpainya di sisi 7 orang yang telah dibunuh olehnya. Dia dalam keadaan dia macam tu pun dia boleh bunuh 7 orang musyrikin. Jadi kita ni kalau pergi perang, tenaga kita ni bukan macam tu je, dia akan berkurangan lah kan. Pendekar, pahlawan macam mana pun dia akan penat letih juga. Penat letih tu lah orang dia kerjakan kita lah. Jadi dah dibunuh 7 orang ni. Ya. Kemudian dia pun bunuh dia lah. Kemudian dia pula dibunuh oleh para musuh. Sempat bunuh 7 orang. Nabi SAW datang dan berdiri di depannya. Lalu bersabda, dia telah membunuh 7 orang. Kemudian dia pula dibunuh. Dia daripada aku dan aku daripadanya. Huwa minni fa inni minhu. Dia dari aku dan aku darinya. Kemudian baginda sebut 3 kali. Dia dari aku dan aku darinya. Kemudian baginda menghulurkan 2 lengannya sallallahu alaihi wasallam. Dia yakni perawi hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata, lalu baginda memangkunya sallallahu alaihi wasallam dengan 2 lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada bantal bagi Julaibib kecuali 2 lengan bawah. 2 lengan bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang Abu Barzah berkata lantas digali kubur untuknya. Lalu dia yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di dalamnya. Baginda pun tidak menyebut tentang mandian, tak dimandikan jenazah, itulah. Ya. Beri yang ketiga daripada Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma pada peristiwa perang Uhud. Dan kisah syahidnya Hanzalah bin Abi Amir tadi yang saya sebut tadi kan, radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahabat kamu semua ini dimandikan oleh para malaikat. Maka kamu semua tanyalah kepada isterinya mengenai sebabnya. Isterinya menjawab, dia keluar dalam keadaan berjunub. Setelah terdengar bunyi yang mengerikan, bunyi panggilan perang lah maksudnya. Kan? Rasulullah bersabda, kerana itulah dia dimandikan oleh para malaikat. Lamma sami'al ha'i'ah. Saya nak maksud bunyi orang sibuk. Bunyi sibuk orang kan? Bunyi macam kalut lah. Bunyi kalut macam tu. Ini sebenarnya yang ni yang mengerikannya bukan saya tulis ya. Saya terjemah, tapi yang depa edit perkataan-perkataan ni yang nak cetak ni depa yang edit perkataan ni. Jadi ya depa tulis terjemahan mengerikan, tak kisahlah. Ini bukan perkataan saya lah. Saya beritahu orang tak sedap terjemah, jadi saya suka terjemah saya. Tapi orang dia dah print kan, jadi dia orang edit juga. Tak tahulah, orang check macam mana, wallahu alam, tak kisahlah. Jadi kita fahamlah. Bunyi yang mengerikan, tak sesuai. Bunyi macam kelang kabut macam tu, kacau bilau tu, mungkin tak ada perkataan dia patut. Baik. Sebab tu terjemah spontan dengan terjemah tulis ni saya sedap terjemah spontan lagi. Jadi kalau saya nak baca, saya terjemah, dia jadi masa berganda. Jadi bisa terjemah saja. Ustaz, jadi nak terjemah macam mana hak yang ni macam ya tak kisahlah, mengerikan boleh. Macam panggilan, macam dia dengar bunyi macam bunyi orang kelang kabut kan. Tapi nak terjemah dalam tulisan ni tak sesuai lah, bunyi kelang kabut apa semua. Bunyi kacau bilau tu kan sibuk kan, orang sibuk. Bunyi orang keluar rumah berlari sana sini apa semua. Nak pergi perang ni sebab kalut dia pergi untuk pergi perang, dia kena segera. Ni dia. Tak kisahlah, biarkan terjemah macam tu. Kenapa? Yang ke-33, setelah selesai memandikan jenazah, maka wajiblah pula dikafankannya. Kerana ia merupakan suruhan Nabi SAW. Dalam hadis, orang yang berihram mati akibat terjatuh daripada untanya, lalu lehernya patah dipijak oleh unta tersebut. Dikafankanlah.
Mandi kemudian kafan. Nabi kata wa kafinuhu. Kan? Fi thawbaihi. Kafankan dia dengan dua pakaian dia, pakaian ihram dia lah. Jangan mandikan dia, jangan wangikan dia, maaf. Jangan wangikan dia. Hadis dah sebut lalu dalam poin yang ke-17 saya kata. Yang ke-34, kafan atau kos untuk membeli kafan tersebut adalah daripada harta jenazah. Ini maknanya sebelum farahid lah. Meskipun dia tidak meninggalkan harta selain itu, hanya banyak tu ya. Sekarang kain kafan berapa ya harga dia? Yang kotak tu kan, kit jenazah tu berapa? 200 lebih Tak payah beli lah. Ya, kita bukan tahu nak mati bila, kita tahu mati mana kau. Mungkin mati dalam laut, mana kita tahu. Tak tahu kan. Jadi kalau nak beli lah, beli simpan je lah untuk tengok, ingat mati je lah. Kan? Untuk ingatkan mati. Tapi bukan belum tentu kita akan dikafankan dengan kafan tu, belum tentu. Tak tahu kita nak mati di mana. Mungkin kita mati di Mekah, mati di Madinah. Kain kafan tu dari sini. Takkan nak post pakai apa jidat awak pakai kan dalam move dan sebagainya. Gitu. Berdasarkan hadis Khubbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, dia kata, kami telah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jalan Allah kerana mengharapkan wajah Allah. Maka wajib bagi Allah untuk kami beri pahala. Maka Allah mesti bagi kami pahala lah. Dalam kalangan kami ada yang telah mendahului kami, maka dia tidak sempat merasakan balasannya di dunia sedikit pun, tak sempat. Sebab yang mati di awal-awal tu kan, macam di perang Uhud, tidak awal Islam lagi. Orang Islam masih lagi, orang muslimin masih lagi susah, miskin. Kan? Belum berlaku peperangan yang ada rampasan harta ghanimah. Belum ada. Sebab dia diserang kan. Perang Badar berlaku mengejut. Tapi orang Islam menang lah. Perang Uhud, jadi maknanya ada strategi. Dan Nabi SAW dah siapkan plan strategi perang. Mungkin dia panglima perang, maknanya, tapi tak ditaati, tak diikuti. Sebab tu, sebab dia tak ambil, sahabat-sahabat tidak mengambil sebab, maka berlaku kekalahan. Nabi pesan-pesan, walaupun nampak jasad kami, burung dah patut makan lah. Jangan turun. Jeneral tak bagi isyarat untuk turun, tapi dia pun tengok macam orang dah lari dia kan. Bila dia nampak orang lari, musyrikin dah lari selera lah. Betul tak ada siapa lah. Maka turun nak pungut harta rampasan. Ketua yang di atas bukit tu pesan, bagi tahu jangan turun. Turun juga, bantah. Khalid al-Walid dia bawa tentera pusing bukit. Naik ambil balik Jabal Rumah, ambil alih lah. Masa itulah orang Islam sampai Nabi SAW sekali lah patah gigi dan buka kan di pipi dia Nabi SAW. Kemudian di antara mereka ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia telah dibunuh pada perang Uhud dalam keadaan tidak meninggalkan harta melainkan sehelai kain. Mus'ab bin Umair ni kan pendakwah pertama yang Nabi hantar ke Madinah untuk dakwah orang pada Islam. Budak kan, anak orang kaya pula tu. Mati dalam keadaan kain kapal pun tak cukup nak tutup badan dia. Dia tidak meninggalkan harta melainkan sehelai kain. Apabila kami tutup kepalanya, ternampak dua kakinya. Apabila kami tutup dua kakinya pula, ternampak kepalanya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, letakkan kain itu di bahagian kepalanya. Dalam satu riwayat, tutuplah kepalanya dengan kain itu dan letakkan di atas dua kakinya izkhir. Izkhir ni macam sejenis daun-daun, pokok-pokok rimbun tu kan, dikerak-kerak, dia wangi, dia bau dia, ditutup bahagian kaki dia lah, radhiyallahu anhu, pada perang Uhud ni. Dan dalam kalangan kami ada yang buah-buahnya masak dan dia memetiknya, menikmati balasannya di dunia. Sebab tu ada sahabat lepas tu kan, bila berlaku peperangan kaya-kaya, macam Zubair Al-Awwam, harta dia berjuta-juta, rumah di sana, tanah di sini, mata tempat. Sebab dia ni keluar berperang, sentiasa keluar berperang. Bila berperang dapat rampasan perang.
Sampai di Mesir ada rumah, ada tanah, merata tempat. Dia hutang pun banyak juga lah. Berjuta-juta juga hutang dia. Hutang sewa bukan macam kita. Dia hutang pasal orang nak titip barang dekat dia. Nak titip barang, emas, perak ke. Kan, orang nak musafir mana-mana jumpa dia. Zubair, tolong simpan barang aku nak musafir. Simpan tak boleh. Guna dulu boleh. Nanti bila kau nak, aku bagi balik. Itulah dia. Jadi dia mana simpan-simpan barang yang titip dekat dia tadi, dia guna dulu. Ya, dia guna, dia panggil apa? Salaf lah. Guna dulu, nanti bayar balik lah. Bayar kemudian. Aman aja. Jadi dia mati. Maka dia pesan anak dia sebelum dia mati kan. Dia kata, ayah rasa, perang Jamal lah, perang Jamal. Hari ini tidak ada orang yang mati melainkan sama ada orang tu zalim atau dizalimi. Dan ayah rasa hari ini ayah akan dibunuh secara zalim lah. Kalau ayah mati, kumpulkan segala harta ayah, bayar segala hutang ayah. Ya, kalau tak cukup, minta tolong dekat tuan ayah. Alhamdulillah, kata siapa tuan ayah? Allah. Dia jawab, Allah. Jadi akhirnya settle lah hutang ayah dia tu, berjuta-juta banyak. Baik, kemudian kamu tadi 35. Kafan yang digunakan itu patut panjang dan luas yang boleh menutup seluruh anggota jenazah. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ayah dia pergi perang. Ayah dia ni dah tua dah, 80 lebih dah. Abdullah bin Amir bin Haram ni kan. Bin Amr bin Haram ni. Tua dah, 80 lebih. Tapi dia kata kat Jabir, dia kata. Kan? Jadi maknanya ayah kalau tak ada orang lain, ada orang lain boleh jaga adik-adik kau ni, ayah suka kau mati depan mata ayah. Nah, sebab semua perempuan, adik-adik semua perempuan, dia seorang lelaki. Ya, tapi tak apalah, kau jagalah adik-adik ni, kau ayah dia pergi perang. Umur 80 tahun nak perang apa? Mati ya. Ya. Alhamdulillah, Abdullah bin Haram ni, ayah dia. Bila ayah dia mati ni. Hadis Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW berkhutbah pada suatu hari, baginda menyebut tentang seorang lelaki daripada kalangan sahabat. Baginda telah meninggal dunia. Lalu dia dikafan dengan kafan yang pendek. Hadis riwayat Jabir ni. Dan dikebumikan pada waktu malam. Maka Nabi SAW mencela dan melarang pengebumian seorang pada waktu malam sehingga jenazah itu disolatkan. Nak solat dulu lah. Macam hadis wanita kulit hitam tu kan, yang jadi siap masjid tu lah, cuci masjid tu semua kan. Tiba-tiba dia mati malam. Sahabat-sahabat tak nak kejutkan Nabi SAW. Dia pun yang laksanakan jenazah dia. Besok Nabi cari mana dia ni. Besar dah tak ada, dah berkata meninggal dalam tadi. Kenapa tak beritahu Nabi kata? Kan? Supaya aku boleh solatkan dia. Jadi maknanya Nabi kata lah, solat dia itu menerangkan kuburan mereka. Jadi sahabat tunjuklah kubur dia di mana, maka Nabi SAW pun solatlah di kubur wanita tadi. Tengok. Melainkan jika terpaksa melakukannya waktu malam tu kan. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu semua mengkafankan saudaranya, contohnya mati di waktu, kita kata waktu petang maghrib kan, tunggu pagi esok tu panjang masa tu, belah jam kan. Jadi kumikanlah malam tu juga lah. Malam tu juga. Jadi kalau orang tak sempat solat, boleh je pergi kubur solat. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu semua mengkafankan saudaranya, maka hendaklah dia memperelokkan kain kafannya jika dia mampu lah. Jangan kafan pakai kain yang mahal-mahal, kain sutera apa-apa kan. Kain biasa, kafan biasa kan, kain biasa. Para ulama berkata, maksud mengelokkan kafan ialah dari sudut kebersihannya, ketebalan dan kepadatannya, cukup untuk menutupi anggota badan jenazah, serta kesederhanaannya yang tidak mahal, bukan berlebihan dan mahal. Kemudian 36, jika tiada kafan melainkan kain kafan yang kecil, dan ditambah pula dengan kesulitan untuk dapatkan kain kafan yang luas, maka yang ditutup ialah kepala jenazah hingga ke bawahnya.
Macam tok kita mati zaman Jepun lah, zaman Jepun. Kan susah. Pakai guni ya, buat kain. Susah kan. Jadi macam tu lah. Takat yang boleh. Kemudian maka yang ditutup ialah kepala jenazah hingga ke bawahnya setakat yang dicapai oleh kafan tersebut. Manakala yang tersingkap di bawahnya boleh diletakkan dengan idkhir, dengan rumput, tak kisah dengan apa pun kan. Dengan daun-daun, kalau di idkhir ni tempat kita mungkin tak ada. Atau selainnya, rumput lainnya tak kisahlah. Berdasarkan hadis Khubbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu yang menyebutkan kisah Mus'ab bin Umair dan sabda baginda SAW tentang kainnya. Nabi kata, letakkan kain itu di bahagian kepalanya. Dalam satu riwayat, tutuplah kepalanya dengan kain kafan itu. Kain itulah. Diletakkan di atas kedua-dua kakinya idkhir. Tengok hadis yang tengok hadis yang poin ke-34 tu yang kita dah baca itu. Kemudian 37, sekiranya terdapat ramai jenazah, banyak jenazah yang mati ni, sedangkan kain kafan pula sedikit, maka boleh mengkafankan satu kumpulan daripada mereka dengan satu kafan. Dengan cara dibahagikan kain kafan tersebut antara mereka dan didahulukan oleh yang paling banyak menghafal Al-Quran ke arah kiblat. Dulu kiblat belah sana, letak yang paling banyak hafal Quran sinilah. Lepas tu seterusnya lah. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Katanya dia kata ketika perang Uhud, Rasulullah SAW melintasi jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah dipotong hidungnya dan dikerat cincang anggota tubuhnya. Lalu baginda bersabda, kalaulah tidak kena Safiyah ni saudara Hamzah lah, mak saudara Nabi SAW. Kalau tidak kena Safiyah akan bersedih, nescaya aku biarkannya sehingga dia dimakan oleh burung-burung dan binatang buas, dan sehingga Allah bangkitkannya daripada perut burung-burung dan haiwan buas nanti di hari akhirat nanti. Kan? Maknanya segala haiwan yang makan itu dibangkitkan juga untuk dikeluarkan anggota-anggota tubuh Hamzah. Tapi kerana Nabi takut mak saudara ada sedih sangat kan, maka Nabi kumikan juga. Sebab dia cincang lah habis lah. Kerat tangan, kerat kaki, habis selera lah. Kan? Tak nampak jasad lah. Hidung, telinga, mata korek habis semua kan. Dahsyat kan? Tapi boleh ke buat itu, Ustaz? Mana boleh, yang buat tu orang. Bukan, boleh ke diam? Mana Nabi kata gitu? Ini mungkin khusus untuk jenazah Hamzah. Khusus Nabi tak buat pada jenazah lain, dan Nabi tak kata pada jenazah lain, jenazah Hamzah sahaja. Sebab jenazah kita kan kita kumpul-kumpul. Ya, betul, ni khusus untuk Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi kata kalau lah, Nabi kata kalau aku tak risau. Jadi maka Nabi tak biar juga. Nabi kebumikan jenazah Hamzah tu. Ya. Di satu masa jenazah Uhud timbul kan, banjir. Timbul. Tidak kita pernah tahu kubur Hamzah kan lah. Tahu tak? Sekarang kita tahu kan. Dia berasingan kubur Hamzah tadi. Sebab sekali banjir di Madinah tu kan, jenazah-jenazah yang terapung. Jadi ulama macam mana nak buat ni? Kumpul je lah. Tapi jenazah Hamzah tu boleh kenal berdasarkan riwayat lah. Tubuh dia yang dicincang gini-gini kan, ni Hamzah. Macam tu lagi darah dia dah mengalir dan sebagainya. Macam tu. Kan? Masih darah tadi basah, macam baru mati. Dia kebumikan. Seperti kalau kita pergi Bakar, kita pergi mana? Di Uhud kan? Uhud. Tengok jenazah syuhada tadi. Kuburan dia mana? Kemudian lalu baginda kafankannya dengan sehelai kain dan selimut. Selimut itu bila ditutup kepalanya maka zahirlah kedua kakinya. Manakala apabila ditutup kedua kakinya pula zahirlah kepalanya, lantas baginda menutup kepalanya. Baginda tidak mensolatkan orang-orang yang syahid dalam perang Uhud, melainkan dia sahaja, sebab Hamzah saja. Nabi solat untuk Hamzah. Oleh tak solat. Sayyidul Syuhada, penghulu para syuhada, Hamzah radhiyallahu anhu. Dia punya ketua di syurga. Orang mati syahid, ketua dia adalah Hamzah.
dia bapa saudara Nabi SAW dan saudara susu. Saudara susu. Bapa saudara dan saudara susu. Kemudian baginda bersabda, aku saksi kamu semua hari ini. Dia, yakni Anas berkata radhiyallahu anhu, ramai yang terbunuh sedangkan sedikit sahaja kain yang ada. 70 orang mati. Baginda menghimpunkan 2 dan 3 orang dalam satu kubur, dan baginda bertanya, siapakah yang paling banyak hafalan Qurannya? Maka didahulukan orang yang paling banyak hafalan Quran ke dalam liang lahat. 2 dan 3 orang dikafankan dengan satu kafan. Kemudian 38, tidak boleh membuka pakaian orang yang mati syahid dalam peperangan. Tak boleh. Bahkan dia dikebumikan dengan pakaiannya itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW mengenai kaum muslimin yang terkorban dalam perang Uhud. Zammiluhum fi thiyabihim, selimutkan mereka dengan pakaian-pakaian tu, dengan tanggal dengan pakaian dia. Yang ke-39, disunatkan untuk mengkafankan jenazah yang syahid tersebut dengan satu kafan atau lebih di atas pakaiannya, seperti yang telah dilakukan terhadap Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelum ini pada poin yang ke-34. Kemudian yang ke-40, orang yang berihram dikafankan dengan 2 kain ihramnya yang sedang dipakai olehnya ketika dia meninggal dunia. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang telah dinyatakan sebelum ini tentang orang yang berihram yang mati dipijak oleh untanya. Kafinuhu fi thawbaihi, kafankan dia dengan sepasang pakaiannya yang dia berihram dengannya. Jadi bolehlah kan kita ni berdoa minta mati di sana, boleh kan? Tempat terbaik di atas muka bumi kan. Kalau Umar dia berdoa, Allahumma inni as'aluka asyhadata fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid dan matikanlah aku di negeri Rasulmu. Jadi kita pun boleh berdoa macam tu lah. Doa kan? Allah Ta'ala makbul doa kita, boleh mati di sana. Ustaz, daripada hadis ni ada orang yang dia pesan simpan kain kafan dia untuk bila dia mati, dan simpan kain ihram dia. Bila dia mati dia nak minta kafan dan kain ihram. Dia guna darah ni. Macam mana Ustaz? Tak ada apa-apa kelebihan. Tak ada apa-apa kelebihan. Wasiat dia je lah. Itu wasiat dia kan. Itu je lah. Ikutlah kain kafan tu jadi saksi kan? Tak. Maknanya kalau jadi saksi bukan hari tu pun kan, di hari akhirat nantilah segala yang baik ni akan jadi saksi pada kita. Secara umum hadis lah, khusus tak ada lah. Jadi gitu. Ada sahabat, ada yang macam ulama-ulama yang disiksa oleh pemerintah zaman tu, dia rantai kan, dia rantai dalam keadaan dia dizalimi, dan dia minta rantai tersebut, bila dia mati dia minta rantai itu dikafankan bersama dengan dia. Ada juga. Bukan sebagai awak saja kan. Jadi nak tunjuk kata ni orang zalim ni tahu lah. Boleh kita ikut wasiat dia. Kalau nak minta gari boleh lah, tapi siapa nak bagi kita gari? Kain lah. Tak lah. Kalau kita kena tangkap dizalimi lah, minta gari ni boleh lah. Saya nak beli buah lakin kafan dia bila kita mati nanti. Ya, siapa nak bagi kita gari tu? Minta je lah. Baik. Kemudian yang ke-41, perkara-perkara yang disunatkan pada kafan. Pertama, warna putih lah. Kalau ada. Tak ada, nak buat je lah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi kata, hadis maksud dia, pakailah pakaian kamu semua berwarna putih. Ia merupakan pakaian kamu yang terbaik. Dan kafankanlah orang-orang yang mati dalam kalangan kamu semua dengannya. Yang kain kafan tu. Yang kedua, jenazah dikafankan dengan 3 lapisan kain. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sama laki dan wanita. Kalau kita wanita 5, laki 3 kan. Di sini lah. Tapi yang sunnahnya 3 je lah, sama. Sebab tak ada pengecualian, perbezaan.
Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 kain Yaman berwarna putih yang datang daripada Suhul. Ya. Nama sebuah tempat di Yaman yang terbuat daripada kapas. Tiada gamis, tiada jubah. Jubah tak ada, serban pun tak ada. Kan? Maksudnya jasad saja. Setengah orang kan, dia ni pernah pergi haji. Mana serban dia? Serban dia pergi haji. Balut serban di kepala kan. Tak kan. Dan tak dipakaikan jubah. Setengah orang nak kena jahit dulu. Jahit jubah. Kan? Jahit seluar. Jahit telekung. Mana ada sunnah benda tu, tak ada. Mana ada ambil benda tu. Nak kena gunting. Kan? Jahit. Lepas tu buat dia panggil cawat. Macam tu lah. Kan? Seluar. Buat seluar untuk jenazah. Jahit seluar. Benda ni semua taklif. Taklif pemberatan yang tak disyariatkan dalam agama. Nyusah kan? Tak kena cari jarum lah. Kan? Benang lah nak jahit ni. Masuk kategori bid'ah. Taklif, benda yang membebankan, yang tak ada dalam syariat. La yushadad din ahadun illa ghalabah. Nabi kata ad-dinu yusrun. Agama itu mudah yang sebagaimana syariat ajarlah. Dalam syariat ni semua mudah. La yushadad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberatkan dalam agama melainkan dia jadi susah. Dia sebenarnya jadi payah. Sebab dia memayahkan diri dalam agama. Islam tak suruh pun. Jadi payah. Sebab tu mereka tak boleh nak kafan lah. Jadi ugut-ugut pula. Tak hati jangan buat. Ya. Tapi Ustaz, Ya. yang untuk wanita yang pakaian jenazah dia buat juga baju dengan kain tapi tak berjahit kan? Tak kisahlah. Benda-benda tu tak sunnah. Tak sunnah. Tak sunnah. Hanya kafan saja. Balut. Balut saja. Balut saja. Kapas pun tak perlu pakai. Kapas tu kalau tak ada, kalau ada tu sebagai takut tutup tempat najis, mentau nanti masa bawa jenazah ni kan nampak macam keluar najis, kena basah kapan. Jadi macam orang nampak macam kotor, macam jijik macam tu, macam geli dan sebagainya kan. Bagi orang yang nak menguruskan lah. Dia guna banyak kapas Ustaz dia tak. Oh tu kenapa? Kat muka So pun. comfort. Oh. Takut kau tu kan nak pergi kau tu selesa benda. Tutup muka dia tak boleh nafas saja lagi tak selesa. Kan? Jenazah dilambatkan sebab kapas tak cukup. Yang dia berbubuh dalam hidung semua takut mungkin ada keluar air ke apa ke, tak tahulah, wallahu alam lah. Tapi benda tu semua tu terpulang pada budi bicara orang yang nak kafan kan. Hakikatnya al-asal pada asalnya macam tu ya. Alut dan sebagainya. Kan? Benda mudah jangan perkara mudah jangan kita susahkan. Yang dia tabuk tepi tu. Itu wangian. Itu kasturi ke apa tak tahulah. Serbuk wangi tu untuk wangikan jenazah tu. Kan? Tak ada masalah apa tu. Kemudian ketiga, salah satu kain tersebut ialah kain hibarah. Yang kain yang berbelang putih, yang putihnya lebih banyak daripada warna lain lah. Jika mudah didapati. Ini berlandaskan sabda Nabi SAW. Maksud hadis itu, jika salah seorang dalam kalangan kamu semua meninggal dunia dan dia memiliki sedikit harta, maka hendaklah dikafankan dengan kain hibarah. Kain yang macam berbelang-belang pula. Tapi yang putih lebih banyak daripada warna lain lah. Corak-corak tu. Kalau ada lah, tapi kita biasanya kain putih semua kan. Dikafan, tak masalah apalah. Yang keempat, mengasapkannya sebanyak 3 kali lah. Macam kita kata, macam kemian ataupun bakhur ataupun garu tu kan. Kayu garu tu kita bakar, ada wangi kan. Asapkan dia sebanyak 3 kali. Ni kalau ada lah. Kalau orang kita biasa kemian kan, kampung kita kan. Pasang kemian, jalan lagi bau kemian lah. Bau kemian dah takut lah. Masuk hutan. Masuk hutan dia duduk. Ini bau kemian ni. Maka tu rasa serah. Yalah, sebab itu yang ada kan. Kalau ada kayu
Kayu gaharu tu kan. Ud tu. Baguslah. Ada sahabat-sahabat kita jual kan. Mahal lah pula. Tak mampu nak beli. Kayu tu kan. Bakar dia keluar asap wangi. Jadi orang buat minyak wangi ud tu kan. Mahal. Betul pun 1 lebih 200. Ada je 300 pun dah. Nabi kata, apabila kamu semua mengasapkan jenazah, maka asapkanlah sebanyak 3 kali. Hukum ni tidak merangkumi jenazah yang mati dalam keadaan ihram. Sebab jenazah yang ihram tadi tak boleh kena wangian. Kerana orang yang berihram tidak boleh memakai wangian berdasarkan sabda baginda Sallam terhadap lelaki yang berihram yang mati dipijak untanya. Jangan kamu semua mewangikannya. Pula tidak boleh mengkafankan jenazah dengan melebihi daripada 3 helai kain kafan. Kerana ini menyalahi jumlah kafan Rasulullah SAW. Syekh Al-Albani kata tidak boleh. Ya. Padanya juga ada kata di sini berdasarkan hadis yang telah kita nyatakan sebelum ini. Padanya juga terdapat pembaziran. Dan pembaziran dilarang dalam agama. Lebih-lebih lagi orang yang masih hidup lebih memerlukannya. Ya. Jadi orang mati ni memadai 3 tu dah banyak. Ya. Lebih dah ghulu. Sama lelaki dan wanita sama. Sabda Rasulullah SAW, maksud hadis, semuanya Allah membenci bagi kamu semua 3 perkara. Yang pertama, banyak cakap tanpa keperluan. Yang kedua, membazirkan harta serta banyak meminta harta orang tanpa keperluan, meminta-minta. Ini 3 perkara ni maknanya Nabi tak suka. Dah cukup dah nak minta lagi. Bersesuaian dengan ini, saya tertarik dengan apa yang telah dikatakan oleh Al-Allamah Abu Tayyib dalam kitabnya Rawdah An-Nadiyah. Maksud kata-kata dia ni, tidaklah menggunakan kain kafan yang banyak dan yang mahal itu terpuji. Maksud tidak terpuji lah. Kalaulah tidak kerana datangnya syarak dengannya, nescaya ia termasuk pembaziran. Pembaziran harta. Kerana orang mati tidak dapat mengambil manfaat daripadanya, dan orang hidup juga tidak dapat mengambil manfaat daripadanya. Maksudnya, kerana syarak suruh kita kafan, kita buat. Kalau syarak tak suruh, tak kafan dah. Pakai ke bumi dengan pakaian macam tu ya. Mandi macam tu, angkat jenazah tadi, terus bawa pergi ke bumi ya. Tapi kerana syariat Islam mensyariatkan untuk dikafankan, maka kita kena kafan lah. Jika tidak, dia jadi pembaziran juga. Jika syariat tidak mensyariatkan, maka dia jadi pembaziran. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab yalah, kain tu kan, orang yang dalam kubur pun tak boleh ambil manfaat dengan dia. Jadi orang yang hidup pun tak boleh guna juga kain tadi. Tapi kerana syariat mensyariatkan, kena buat lah. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak dengan yang baru. Ya, kain baru tadi. Sewaktu dikatakan kepadanya, orang nak pakai kafan kan, dia berkata, oh ni lama dah kain ni, kain buruk dah ni, lusuh dah ni. Dia kata orang hidup lebih berhak untuk dapat yang baru. Ketika dia menentukan kafannya, ketika dia sakit lah, mati dah kan, dia kata ambil ni, kain ni, buat kafan aku. Dia kata ni dah lusuh dah ni, lama dah. Jadi orang hidup lebih layak untuk yang baru. Kemudian yang ke-43, kafan wanita adalah sama seperti kafan lelaki. Kerana tiada dalil yang membezakan antara keduanya. Tidak. Sama. Begitu juga solat jenazah. Kan? Solat jenazah lelaki-lelaki, kepala di kanan kiblat. Kepala di kanan kiblat. Begitu juga jenazah perempuan. Solat jenazah tadi kan, solat jenazah kepalanya di kanan kiblat. Tapi kita terbalik. Laki-laki kanan, kepala di kanan kiblat. Perempuan kepala di kiri kiblat. Sama je tak? Kalau pergi sembahyang kat masjid kan, yang kat masjid jenazah, saya tengok, saya pernah itulah saya pusing jenazah cucu saudara lah, baby dia meninggal, tak tahulah sebab kan kena, tak tahulah sebab apa, tapi macam racun kena dia orang simpan kampung kan,
simpan racun tu dalam rumah. Tung racun sawit tu kan. Kalau simpan dalam rumah, dalam bilik tu, mungkin dia tempat yang udara tak ni. Jadi macam tu lah. Dr. Cik tengok postmortem tu macam keracunan macam tu lah. Saya asal yang tu. Tapi saya duduk sini, orang mati kampung. Dia meninggal lah baby tu. Jadi maknanya masa nak solat jenazah tu, imam kampung tu letak. Dia pusing kepala macam mana tu. Jadi saya pusing kepala ke arah ni. Oh, dia marah ke saya. Saya tak kata apa lah kan. Imam kampung dah mandi tayamum pula. Dah mandi baby je kan. Lepas tu tayamum pula. So dia ambil tanah kat mana kan. Tak tahu lah, satu tempat busuk tu kan. Musim hujan, tanah semua tanah kering. Jadi orang pecahkan busuk tu, ambil tanah tu, dia nak tayamum. Tayamum. Dah mandi tadi, tayamum pula. Tak tahu lah, macam-macam lah. Jadi kita tengok, kita menyaksikan kan. Ini perbuatan orang yang tak mengetahui lah. Tak tahu dia ambil ilmu dia macam mana kan. Wallahu a'lam. Tapi yang kita belajar sunnahnya begini. Dia sama kain kafan lelaki dan wanita. Seterusnya, mengusung dan mengiringi jenazah. Usunglah nak pergi solat. Kan? Orang bawa pergi tempat solat. Wajib mengusung jenazah dan mengiringinya kerana merupakan hak jenazah yang mesti ditunaikan oleh orang Muslim yang masih hidup. Hadis-hadis berkenaan perkara ini sangat banyak. Saya sebutkan dua daripadanya. Pertamanya sabda Nabi SAW, maksud dia hak kewajipan seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Dalam satu riwayat, wajib bagi Muslim terhadap saudaranya 5 perkara: menjawab salam, menziarahinya jika dia sakit. Kalau orang bagi salam, kita jawab salam kan. Kemudian ziarah kalau dia sakit. Kemudian mengiringi jenazahnya, memenuhi jemputannya dan mendoakannya dengan rahmat jika dia bersin. Hak orang Islam yang kita kena tunaikan. Yang kedua, sabda Nabi SAW, udu al-maridah, naklah kamu semua ziarah orang sakit. Ziarah lah, siapa yang kita sakit tadi ziarah lah. Nak pergi ziarah, tanya dulu boleh tak ziarah. Kadang-kadang dia tak selesa, dia tak boleh terima kita. Jangan kita kata ambil sombong nak pergi ziarah, tak boleh. Kadang-kadang dia selesa untuk tidak diziarahi. Okay, nak berehat. Jadi kena ada lah cara-cara untuk ziarah orang sakit ni. Kalau ziarah tak boleh lama-lama. Kecuali dia kata duduklah lama kan. Tak apalah, dia minta kita duduk dengan dia. Kalau dia tak minta, maknanya kita faham lah. Dia suruh kita pergi, mungkin dia nak tidur dan sebagainya, tak layan kita. Dan ikutilah jenazah, wattabi'u al-janaiz. Ikutlah jenazah. Sebab apa? Tuzakkirukum al-akhirah. Dia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Ziarah orang sakit, dia ingat pada kematian lah. Kan? Iringi jenazah akan ingatkan kita kepada kematian. Kemudian mengiringi jenazah ada 2 peringkat. Pertama, mengiringi jenazah daripada rumah ahli keluarganya hingga mensolatkannya. Ada rumah, pergi ke tempat solat. Kalau nak buat pergi masjid kan, umpamanya nak solat di masjid, orang nak solat ke masjid, dia ikut dia sampai ke masjid tadi. Yang kedua, mengiringi jenazah daripada rumah ahli keluarganya hingga selesai proses pengebumian. Pergi ke masjid, kemudian pergi ke kubur, kemudian kebumikan dia, kan, baru kita balik. Setiap satu darinya, dari 2 peringkat ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata dia kata maqdam Nabi SAW di Madinah. Jadi ketika sampai Nabi SAW ke Madinah, ya, kami ni maksudnya adalah tempat tuju Nabi SAW, iaitu Madinah lah, kata Abu Sa'id. Jika ada orang yang hampir mati dalam kalangan kami akan memberitahu kepada Nabi SAW, lalu baginda pun hadir dan memohon keampunan buatnya. Hampir mati lah, tak mati lagi. Ya. Apabila nyawanya dicabut,
Nabi SAW dan orang yang bersamanya pergi mengiringnya sehingga selesai proses pengkebumian. Kadang kalau perkara ini membuatkan Nabi SAW menunggu lama, sebab nak tunggu orang tu mati kan. Sakit nazak, tak mati lagi. Tak mati lagi. Dia lama nak tunggu sehingga orang tu mati. Oleh itu ketika mana kami bimbang perkara ini menyusahkan baginda, sahabat-sahabat ni fikir sampai macam tu, tak mahu susah Nabi SAW. Masing-masing di antara kami memberikan cadangan. Ini di awal Islam, di awal Nabi sampai ke Madinah kan. Kalau kita tidak memberitahu kepada Nabi SAW melainkan setelah nyawa dia cabut, macam mana? Nescaya ia tidak akan membebankan baginda dan tidak membuatkan baginda menunggu lama. Sebab kalau kita beritahu Nabi SAW ada orang sakit macam nazak lah, Nabi tunggu pergi, tak mati lagi 2-3 jam, tak mati lagi 4-5 jam, tak mati lagi. Jadi nampak macam menyusahkan kan. Jadi dia nak tunggu orang tu mati, baru dia nak panggil Nabi SAW mari. Maka kami pun melakukannya. Kami memberitahu baginda hanya setelah seorang itu meninggal dunia. Nabi tak kata apa pun. Lalu baginda datang dan mensolatkannya. Nabi datang untuk solat. Yalah, kalau sakit, biasalah sakit ziarah, bukan hari ziarah orang sakit ni. Takkanlah seminggu tiap-tiap hari berziarah orang sakit. Kecuali kita ni ayah kita ke mak kita lain lah. Ni kawan-kawan ni kan, kita berziarah orang sakit sekali kan. Kalau di hospital kita pergi sekali. Ataupun kalau 2 minggu tak keluar, minggu depan kita pergi pula sekali kalau nak pergi lah. Wajib tadi sekali kita pergi ziarah tadi kan. Kemudian kalau kita mampu lah pergi ziarah tadi. Lalu baginda datang dan mensolatkannya. Kadang-kadang baginda terus beredar setelah selesai solat. Kadang-kadang. Dan kadang-kadang baginda menunggu hingga selesai proses pengkebumian. Boleh belakang lah. Jadi Nabi buat dia nak tunjuk kata jawaz, harus. Kita sembahyang, kita balik, kita buat urusan kita, tak masalah apalah. Fardu kifayah kan. Kami melakukannya dalam suatu tempoh waktu, kemudian kami memberi cadangan yang lain. Kalau Nabi SAW tidak perlu keluar berangkat dan kita sendiri yang memikul jenazah kepada baginda, supaya baginda mensolatkannya berdekatan rumah baginda. Kan sekarang kan ada tempat musola jenazah kan. Di situlah. Jadi sahabat-sahabat bila ada kematian di Madinah, dia mesti siapkan jenazah tadi, mandi kafan, dia berusung jenazah mari dekat rumah Nabi SAW. Kawasan tu lah antara masjid rumah Nabi dengan Baqi' tu kan. Di situlah dia solatkan jenazah orang mati tadi. Nescaya ini lebih ringan untuk baginda. Maka berterusan hal ini dilakukan sehingga ke hari ini. Hari ini Syekh ni cakap tulisnya berpuluh tahun, 40 tahun dah tulis cakap kan. Sampai hari ni, sampai sekarang. Tidak diragukan lagi bahawa peringkat kedua adalah lebih baik daripada peringkat pertama. Maksud dia bawa pergi ke musalla tadi kan, untuk disolatkan. Berdasarkan sabda baginda SAW, makna dia, sesiapa yang menghadiri jenazah dari rumahnya, dalam satu riwayat, sesiapa yang mengiringi jenazah seorang Muslim kerana iman dan mengharapkan pahala sehingga dia mensolatkannya, maka dia memperoleh satu qirat. Satu qirat adalah hadis sebut sebesar bukit Uhud. Maka manakala siapa yang menghadiri jenazah sehingga selesai proses pengkebumian pula, maka dia memperoleh 2 qirat. Lagi banyak kan? Baginda ditanya mengenai ditanya, wahai Rasulullah SAW, apa itu 2 qirat? Baginda menjawab, seperti 2 gunung besar. Dalam riwayat lain, setiap qirat adalah sebesar bukit Uhud. Tengoklah kan, bukit Uhud seronok kan. Kalau tengok dalam YouTube, tak tahu nak ni. Anggap tengok depan mata kita, besarnya bukit Uhud. Besarnya. Satu qirat. Solat jenazah. Kalau pergi terus kubur dia tadi, maknanya dapat 2 qirat. Yang ke-47, kelebihan mengiringi jenazah ini hanya untuk orang lelaki, bukan untuk wanita. Ini kerana Nabi SAW melarang kaum wanita mengiringi jenazah. Larangan ini merupakan larangan yang bersifat tanzih. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun ulama-ulama Saudi macam Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin semua tu,
Maknanya mereka mengatakan haram tu haram. Hatta pergi kubur wanita diharamkan pergi ke kuburan. Ini kalau pendapat. Itulah. Syaikhani mana dia pendapat dia sikit lain sikit. Makruh, larangan yang bersifat tanzih maksudnya makruh, bukan tahrim. Jadi Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, kata Ummu Atiyah, kunna nunha, dulu kami dilarang. Ini kami para wanita dilarang dulu. Dalam riwayat lain Rasulullah telah melarang kami daripada mengiringi jenazah, tetapi larangan itu tidak ditegaskan kepada kami. Walam yu'zam alaina. Jadi lafaz ni lah yang kata walam yu'zam alaina, maknanya benar bukan larangan tahrim lah, larangan tanzih. Itu maksudnya. Yang ke-48, diharamkan mengiringi jenazah dengan perkara yang menyalahi syariat. Oh, kad kuning sudah sampai. 30 minit. 5 minit. Saya pun boleh tahu saya 5 minit. Kita kena tunggu lah. Kan, bagi kad merah. Kita sedia kad merah satu kan. Okey. 5 minit kan? Okey, kita boleh buka untuk soalan kot. Kalau ada soalan apa. Ya. Tinggal 4 minit. 1 poin lagi kalau ada soalan apa, 1 poin lagi kita boleh baca kan. Diharamkan mengiringi jenazah dengan perkara yang menyalahi syariat. Dalil berkenaan ini datang dengan 2 bentuk larangan. Menangis dengan menguatkan suara, tak boleh lah. Dan mengiringi jenazah dengan bukhur, dengan asap wangi. Itu sabda Nabi SAW, la tatba'ul jenazah bisautin wala nar. Jangan diiringi jenazah dengan suara dan jangan juga dengan api lah. Api ni kalau kita dulu-dulu pakai jamung. Kan jamung, tu tak jamung? Yang buat obor, orang Kedah panggil jamung. Saya guna perkataan Kedah. Sorry. Kan? Jamung benda yang orang Kedah panggil jamung, tu pak obor. Tak guna perkataan obor, orang fikir apa kan. Itulah dia. Jadi dilarang macam tu lah. Guna api. Sekarang tak ada kan. Sekarang guna lampu kan. Guna lampu spotlight apa kan. Itu tak apalah. Yang Nabi larang api. Api. Macam rumah kita lah kan. Bila kita tidur Nabi suruh pada api. Ini bukan api. Ini bukan api. Ini boleh ya buka. Kan. Ada larang kan. Jangan tidur dengan cahaya api. Sebab ada, kalau api ni kan dia boleh tikus tu masuk, boleh bawa lari api, terbakar rumah kita boleh terbakar lah. Itu illah dia. Jadi mana lampu ni bukan api. Tapi kalau orang Kedah dah punya api juga. Kan? Dah bayar dah duit api. Duit api. Duit api dia ni ya. Bil api, bil elektrik kan. Gitu. Yang ke-49. Lebih kot no? Kena tepat-tepat ke ataupun boleh lebih sikit. Kalau poin 49 ni panjang sikit lah. Kalau kita berhenti sini lah insyaAllah. Yang soalan tak ada soalan apa kot ya. Jika kita ada kita berhenti lah. Boleh je? Boleh insyaAllah. Ada soalan apa? Tak ada, kita berhenti lah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.